Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Iliani binti Zulkifli, bernombor metrik I19304122. Hari ini kami akan membentangkan berkaitan dengan perbandingan di antara Sunan Abu Daud dan Sunan Tirmizi. Kitab Sunan adalah kitab yang memuatkan hadis-hadis marfu' yang disandarkan kepada hadis Rasulullah sama ada daripada segi sanadnya bersambung ataupun tidak, seperti perkataan, perbuatan dan serta persetujuan daripada Rasulullah SAW. Kedua kitab sunnah ini juga dimasukkan di dalam susunan Kutubus Sittah yang berisikan hadis yang berkaitan hukum hakam fiqh, dan masing-masing mempunyai tujuan mereka yang tersendiri, yang mana berlainan dengan kitab Al-Bukhari dan juga Muslim. Dalam kajian ini dia ingin mencari perbandingan di antara Sunan Abu Daud dan Sunan Tirmizi dari segi biografi, cara penulisan, metodologi kedudukannya dan juga perbezaan ataupun persamaan di antara kedua-dua kitab. Okay, seterusnya saya akan memberikan pembentangan kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Saya Izati binti Ibrahim, nombor metrik I19304117. Okey, baiklah, kita akan masuk kepada biografi Imam Abu Daud. Nama sebenar Imam Abu Daud adalah Sulaiman bin Al-Aj bin Ishaq bin Basir Al-Azli Al-Sajistani. Dan Imam Abu Daud merupakan seorang muhaddis yang mana muhaddis di Basrah, Sijistani, dan lebih dikenali di kalangan ulama hadis dengan nama Abu Daud. Imam Abu Daud lahir pada tahun 202 Hijrah bersamaan dengan 817 Masihi di Sanjistan, Afghanistan, iaitu Sanjistan ini merupakan sebuah perkampungan yang terletak di antara Khurasan dan Kirman yang mana termasuk di dalam India. Seterusnya, Imam Abu Daud wafat pada hari Jumaat 16 Syawal tahun 275 Hijrah bersamaan dengan 889 Masihi ketika berusia 73 tahun di kota Basrah. Imam Abu Daud ni sejak daripada kecil lagi telah pun bergaul dengan para ulama. Maksudnya daripada kecil ni sudah hidup dengan dengan suasana ataupun persekitaran dikelilingi oleh ulama lah, bergaul dengan ulama sejak daripada kecil. Imam Abu Daud bukan sahaja mahir dalam bidang ilmu hadis, malah turut mahir dalam bidang ilmu Al-Quran dan juga bahasa Arab. Bila dah kita kuasai bahasa Arab, seterusnya kita bolehlah untuk menguasai bidang ilmu Al-Quran. Jadi inilah yang dikuasai oleh Imam Abu Daud, iaitu ilmu tentang ilmu dalam bidang Al-Quran dan juga dalam bidang bahasa Arab. Okey, seterusnya kita pergi kepada perwatakan Imam Abu Daud, yang mana Imam Abu Daud ini adalah seorang mujtahid yang disegani masyarakat antarabangsa. Imam Abu Daud memiliki sifat dan juga perwatakan yang terpuji, mulia dan juga dihormati. Walau bagaimanapun, beliau seorang ulama yang disegani, namun mempunyai sifat pemalu dan juga sentiasa menjauhkan diri daripada perkara syubhah. Di mana kalau ada perkara syubhah saja, Imam Abu Daud akan cepat-cepat untuk jauhilah, tak akan sama sekali terlibat dengan perkara syubhah ni. Dan Imam Abu Daud seorang yang soleh, zuhud, warak dan juga warak dalam setiap tindakan serta kuat beribadah lah. Okay, seterusnya kita masuk kepada guru-guru Imam Abu Daud. Imam Abu Daud ni adalah seorang yang sangat suka mengembara seperti ke Hijaz, ke Syam, ke Mesir, Iraq, Khurasan, Jazirah, dan mana berhijrahnya Imam Abu Daud adalah untuk mencari dan juga mendalami ilmu-ilmu tentang hadis ni, ilmu tentang ilmu hadis ada daripada ulama-ulama terkenal lah, daripada ulama-ulama terkenal di merata tempat. Okey, antara guru Imam Abu Daud adalah seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Zakaria, Yahya ibn Mu'in, Uthman ibnu Abu Saibah serta Qutaibah ibnu Sa'id, yang mana mereka ini adalah guru-guru kepada Imam Abu Daud. Seterusnya Imam Abu Daud bila dia jadi imam yang pakar dalam bidang ilmu hadis, turut mempunyai murid-murid Imam Abu Daud, iaitu seperti Abu Isa Al-Turmudi, Abu Abdul Rahman Al-Nasa'i, Abu Bakar Al-Najdi, Abu Awamam Yaqub bin Ishaq Al-Asfar Raini, dan juga ramai lagi lah anak murid Imam Abu Daud. Seterusnya kita pergi kepada karya ataupun sumbangan yang Imam Abu Daud telah berikan dalam ilmu hadis adalah yang paling famous, iaitu Sunan Abu Daud, dan juga ada Al-Marasil, Al-Musail, Risalah Ahli Al-Makkah, dan banyak lagi lah karya-karya yang telah diriwayatkan oleh Imam Abu Daud.
Selain daripada itu, karya-karya ni masih lagi dalam bentuk manuskrip dan juga terdapat juga kitab beliau yang hilang dari peredaran semasa. Banyaklah terdapat banyak kitab-kitab Imam Abu Daud ni telah hilang. Hilang macam tu jadi sebabkan perubahan kan, daripada zaman ke zaman. Okey, kita masuk ke pendidikan Imam Abu Daud. Imam Abu Daud adalah seorang yang dapat menguasai pelbagai disiplin ilmu daripada para ulama yang sezaman dengannya, terutamanya dalam bidang hadis dan juga fiqh. Okay, Imam Abu Daud turut memperolehi anugerah kekuatan daya ingatan, yang mana hebatnya Imam Abu Daud ni sampai dianugerahkan dengan kekuatan daya ingatan yang kuat lah, yang mana sampaikan mendapat gelaran Al-Hafiz, Al-Azim dan juga Al-Faqih daripada ulama seluruh dunia. Gelaran Al-Hafiz seperti mana yang kita telah belajar dalam sebelum-sebelum ni kan, dengan Ustazah, yang mana gelaran ahli Al-Hadis iaitu Al-Hafiz ni diberikan apabila perawi ini mengetahui ilmu hadis, mempelajari secara mendalam dan juga menghafal hadis serta mengetahui keadaan sanad dan juga matan, dan sama ada sanad dan matan tu diterima ataupun ditolak. Menghafal lebih daripada 1000 hadis. Imam Abu Daud telah menghafal lebih daripada 100,000, maafkan saya, 100,000 lebih hadis lah. Beliau menguasai ilmu hadis dan pakar daripada segi penyusunan susunannya, serta beliau membezakan kedudukan hadis dan mengetahui kelemahan. Okay, Imam Abu Daud ni pakarlah untuk dia tahulah kedudukan hadis ni, sama ada kedudukan hadis ni lemah ataupun kuat. Okey, selain itu Imam Abu Daud turut menguasai ilmu ajar wal ta'dil, iaitu ilmu tentang mencela dan juga keadilan para perawi. Seterusnya, beliau menguasai ilmu tentang kedudukan perawi serta beliau juga mampu untuk meletakkan taraf dan kategori sama ada adil, thiqah ataupun da'if kepada seorang perawi mulai penelitian beliau. Okey, Imam Abu Daud ni pakarlah yang mana beliau ni boleh untuk membezakan ataupun boleh untuk mengkategorikan perawi ni, sama ada menentukan taraf perawi ni sama ada perawi ni adil ataupun tidak, thiqah ataupun tidak, hadis tu daif ataupun tidak, berdasarkan penelitian daripada Imam Abu Daud. Imam Abu Daud ni telah pun berhijrah ke Baghdad pada seusia umur 18 tahun. Umur 18 tahun, umur yang sangat muda, telah pun berhijrah ke Baghdad semata-mata adalah untuk menuntut ilmu bersama dengan Imam Ahmad bin Hanbal dalam bidang ilmu hadis. Kemudian turut berhijrah ke Kufah menuntut ilmu bersama Al-Hasan bin Ar-Rabi dan juga Ahmad bin Yunus. Seterusnya, Imam Abu Daud merupakan seorang ulama yang cintakan ilmu dan juga terhadap ilmu-ilmu lah pada usia yang sangat muda lagi. Okey, Imam Abu Daud juga turut menguasai ilmu fiqh, yang mana kepekaran beliau sebagai ahli fiqh dan juga hafiz ni terbukti melalui sunannya yang mendapat pengiktirafan dunia ulama dunia lah. Imam Abu Daud ni sangat dikenali dengan orang yang suka berhijrah ke merata tempat semata-mata untuk mendapat ataupun menuntut ilmu daripada ulama daripada merata tempat lah untuk dirinya, dan juga sampaikan penghijrahan Imam Abu Daud ni menuntut ilmu daripada pelbagai ulama di merata tempat ni, sampailah Imam Abu Daud ni menjadi ulama ataupun imam ahli hadis yang terkenal. Okey, seterusnya kita masuk kepada biografi Imam At-Tirmizi. Nama sebenarnya adalah Imam Al-Hafiz Muhammad Ibnu Saurah Ibnu Musa Ibnu Al-Dahhaq Al-Salimi Al-Tirmizi, yang mana turut dikenali dengan gelaran Abu Isa, tetapi lebih famous lah dengan gelaran Imam Al-Tirmizi. Okey, Imam At-Tirmizi dilahirkan di Turmus pada bulan Zulhijjah 209 Hijrah bersamaan dengan 824 Masihi dan meninggal dunia pada 13 Rejab tahun 279 Hijrah bersamaan dengan 892 Masihi ketika beliau berumur 70 tahun. Mendapat gelaran ataupun dinisbahkan dengan Imam Tirmizi disebabkan lahirnya Imam Tirmizi di Turmus. Okay, kebanyakan orang Arab lebih memberikan gelaran berdasarkan tempat kelahiran seseorang tu lah. Imam At-Tirmizi gemar untuk keluar mengembara seperti Khurasan, Basrah, Kufah, Wasit, Baghdad, Mekah, Madinah dan juga Ar-Riyadh demi untuk mempelajari ilmu hadis, yang mana Imam Tirmizi ni keluar berhijrah ni pada usia yang sangat muda, iaitu 20 tahun lah, semata-mata untuk mempelajari ilmu hadis disebabkan minat yang mendalam. Perwatakan. Bagaimanakah perwatakan Imam At-Tirmizi? Imam At-Tirmizi merupakan seorang yang kuat daya ingatan dan juga pintar serta cepat untuk menghafal. Dikatakan Imam Tirmizi ni
segala apa yang beliau pelajari akan terus ingat. Maksudnya tak hilang daripada ingatan ni. Tu betapa kuatnya ingatan Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi merupakan seorang yang sangat menjaga amanah, cekap, bertakwa, dan juga beliau seorang yang warak, thiqah dan terpuji serta tidak sombong. Dan beliau juga sentiasa memberi ruang kepada ulama dan juga sesiapa sahaja yang berilmu untuk menegur beliau. Tak kira lah sama ada yang menegur tu bawah umur daripada Imam Tirmizi ataupun atas umur, dan Imam Tirmizi sentiasa bersifat terbuka lah untuk menerima dan juga menerima teguran daripada golongan yang lebih berilmu daripadanya. Okey, kita tengok kepada guru-guru Imam Tirmizi. Antaranya adalah Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Bash, Qutaibah bin Sa'id Al-Madini, Ishaq bin Ruhuyah, Ismail bin Musa Al-Ghazali, Ali bin Hajar, Muslim bin Al-Huj, dan ramai lagi lah guru-guru Imam Tirmizi. Okay, bila Imam Tirmizi ni dah pakar dalam bidang ilmu hadis sampailah mendapat gelar Imam Tirmizi ni mempunyai anak murid lah seperti Abu Bar Ahmad bin Ismail Al-Samarkandi, Abu Hamid Abdullah bin Daud Al-Marwazi, Ahmad bin Ali bin Hasnuyah Al-Murki, dan juga ramai lagi lah anak murid Imam Tirmizi. Okey, seterusnya kita masuk kepada karya ataupun sumbangan yang telah Imam Tirmizi sumbangkan dalam bidang ilmu hadis adalah Sunan At-Tirmizi, iaitu karya yang famous lah, iaitu Sunan At-Tirmizi, yang mana dalam Sunan At-Tirmizi ni Imam Tirmizi telah mengumpulkan hadis-hadis daripada ulama terdahulu di dalam Sunan Tirmizi. Okay. Dalam karya Imam Tirmizi ni turut mengandungi hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, ghaib dan juga mu'lal, yang mana dalam Sunan Tirmizi ni turut mengandungi hadis-hadis hukum, yang mana hadis hukum ni dia lebih kepada adab lah, penekanan kepada adab. Maksudnya ada hadis-hadis tentang hukum yang lebih kepada adab dan juga tafsir. Imam At-Tirmizi telah meriwayatkan sebanyak 3,956 buah hadis di dalam kitab Sunan At-Tirmizi ni. Okey, kita masuk kepada pendidikan Imam At-Tirmizi, yang mana Imam At-Tirmizi telah bertemu dengan ulama-ulama besar dalam pelbagai bidang pengajian hadis lah, kerana disebabkan ilmu hadis pada masa ni sangatlah berkembang. Antara ramai-ramai guru yang pernah menjadi guru kepada Imam Tirmizi, guru yang telah banyak memberi kesan dalam proses untuk Imam At-Tirmizi mengenali dan juga memahami ilmu hadis adalah Imam Al-Bukhari. Imam Tirmizi bersama dengan Imam Al-Bukhari dalam tempoh masa yang agak lama sampailah dapat mendalami ilmu hadis daripada Imam Al-Bukhari, dan juga Imam Tirmizi sangat mengakui bahawa Imam Al-Bukhari mempunyai ilmu yang tinggi. Beliau berkatalah, yang mana aku tidak pernah melihat seorang pun sama ada daripada Iraq ataupun Khurasan mendalami ilmu Allah, sejarah, perawi dan mengenal sanad-sanad hadis dengan lebih mendalam daripada Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Yang mana beliau Imam Al-Bukhari Imam Tirmizi ni tak pernah lagi lah jumpa orang yang dalam ataupun tinggi ilmunya dalam bidang hadis ni melainkan Imam Al-Bukhari. Selain daripada itu, ulama-ulama yang sezaman dengan Imam Tirmizi juga turut mengakui bahawa tingginya ilmu Imam At-Tirmizi, termasuklah Imam Bukhari sendiri telah mengakui bahawa Imam Tirmizi mempunyai ilmu yang tinggilah dalam bidang hadis. Ramailah yang telah berguru dengan Imam Tirmizi, antara anak muridnya iaitu Abu Hamid Ahmad Abdullah, Muhammad bin Mabu Al-Abbas, dan ramai lagi lah. Selain daripada itu, Imam Tirmizi ni turut menguasai ilmu fiqh, yang mana Imam Tirmizi pernah belajarlah mendalami ilmu fiqh Imam Malik daripada anak murid Imam Malik. Selain daripada itu, turut mendalami ilmu fiqh Imam Syafi'i daripada anak murid Imam Syafi'i, iaitu Al-Hasan bin Muhammad Al-Za'firani dan juga Al-Rabi bin Sulaiman. Beliau turut mempelajari fiqh al-hadis dan juga telah mengkaji pendapat-pendapat Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Ruhayah dan juga Sufyan Al-Turi. Okey, seterusnya kita masuk kepada cara penulisan Sunan Abu Daud dan Sunan Al-Tirmizi. Okey, Sunan Imam Abu Daud. Okey. Penulisan Sunan Imam Abu Daud ini dia telah disiapkan ketika beliau berada di Tarsus, Baghdad, dan kemudian beliau menunjukkan kitabnya kepada guru beliau iaitu Imam Ahmad bin Hanbal berserta Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Okey, justru itu beliau juga telah menyusun hadis secara spesifik yang mengandungi hukum dan sunnah yang mengikut kepada fiqh, di mana beliau telah mengulas kembali dengan bab-bab yang terpenting di dalam sunan berikut berkaitan dengan bab kecil yang memerlukan kepada penjelasan kitab yang berkaitan.
Imam Abu Daud juga dia menyatakan bahawa beliau telah mengambil masa selama 20 tahun untuk menyiapkan susunan kitab sunannya itu setelah berhasil menapis daripada 500,000 buah hadis. Di dalam kitab beliau juga terhasil sebanyak 4,800 yang dimasukkan ke dalam kitab sunannya, di mana 600 buah hadis adalah sahih dan selebihnya menyerupai dan mempunyai kesemaran kesahihannya. Justru itu beliau juga ada menyatakan bahawa beliau juga meninggalkan hadis yang terdapat beberapa jumhur ulama yang bersepakat tidak menerima hadis tersebut. Isi daripada kitab sunannya dibahagi kepada beberapa kitab-kitab, di mana daripada kitab-kitab itu dibahagi lagi kepada bab-bab yang terpencil. Secara keseluruhannya, kitab sunan Imam Abu Daud ini disusun mengikut urutan bab fiqh dengan lebih jelas supaya memudahkan pembaca kitabnya mencari hadis yang berkaitan dengan permasalahan yang tertentu itu dengan mudah. Sebanyak 35 buah kitab yang terkandung di dalam sunannya, dan setiap tajuk itu dibahagi kepada bab yang kecil sebanyak 1,871 bab. Seperti kitab Al-Adab, kitab Al-Hudud dan kitab At-Tarah dan sebagainya lah. Pembahagian kitab ni dia telah menjelaskan bahawa Sunan Abu Daud ini dia mengumpulkan hadis-hadis hukum kecuali beberapa hadis yang berkaitan dengan ilmu dan adab. Penulisan Sunan Abu Daud ini telah menyatakan bahawa beberapa ciri dan syarat dalam penyusunan kitab beliau, iaitu dalam kitab beliau ni beliau telah menerangkan hadis dhaif, yang mana beliau telah menerangkan kedudukan sesebuah hadis, manakala hadis yang tidak diterangkan adalah hadis makbul. Justru itu di dalam sunan Imam Abu Daud ini dia terkumpul beberapa hadis yang terdiri daripada hadis sahih, hasan dan dhaif. Semasa penyusunan hadis beliau bukan sahaja memfokuskan hadis-hadis yang sahih, malahan memasukkan juga hadis yang dhaif, yang mana tingkatan hadis beliau dapat diketahui oleh penduduk Mekah semasa menjelaskan isi-isi yang ada di dalam kitab tersebut. Justru itu kita dapat pandangan positif daripada daripada ulama lah, daripada Imam Al-Ghazali, yang mana beliau menyatakan bahawa kitab sunan Imam Abu Daud ni dia sudah mencukupi bagi para mujtahid untuk mengetahui hadis-hadis hukum. Ada juga yang mengatakan, iaitu daripada Imam Al-Khattabi juga ada menyatakan bahawa kitab sunan Abu Daud ini dia adalah sebuah kitab yang mulia yang belum pernah disusun oleh sesuatu kitab yang lain yang menerangkan hadis-hadis hukum sepertinya. Di samping itu, kita dapat mengetahui juga ada beberapa pandangan yang negatif daripada terhadap Sunan Abu Daud dengan menyatakan bahawa kelemahan yang terdapat dalam kitab Sunan Abu Daud ni dia mendapat pandangan daripada ulama yang bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Taimiyah. Mereka menyatakan bahawa tidak ada penjelasan terhadap sesuatu hadis dan sanad. Di sebab itu mereka juga menjumpai hadis maudhu', iaitu hadis palsu, sebanyak 9 hadis, lalu dibahas oleh Jalaluddin As-Sayuti dalam kitabnya Al-A'la Ali Al-Masnu'ah fi Al-Hadis Al-Mawdu'ah. Ni antara kitab Sunan Abu Daud, iaitu kitab At-Taharah, kitab Solat, kitab Zakat, Al-Luqatah, Al-Manasik, dan kawan-kawan boleh tengoklah kitab-kitab yang lain ni juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhanisa binti Shahabuddin, I 193041110.
saya akan menyambung perbincangan pada bahagian metodologi kedudukan hadis Imam Abu Daud. Untuk yang pertama, Imam Abu Daud meletakkan di dalam kitabnya 35 bab utama dan dibahagikan kepada 1817 bab kecil di dalamnya, iaitu subtopik, yang mana di dalam itu terkandung hadis marfu', iaitu hadis yang sanadnya hingga Rasulullah SAW, hadis mauquf, iaitu sanad yang hingga sahabat sahaja, dan hadis maqtu', iaitu sanadnya hingga tabi'in. Yang kedua, Imam Abu Daud menyusun kitab secara khusus yang majoritinya menumpukan kepada hadis-hadis yang berdasarkan permasalahan fiqh dan sunnah berkaitan dengan hukum, iaitu Imam Abu Daud memulakan dengan hadis yang berkaitan dengan ibadat, antaranya seperti taharah, solat, al-fitan, iaitu apa yang berlaku pada akhir zaman, adab, dan hadis yang berkaitan dengan kelebihan beramal. Seterusnya, hadis dhaif akan beliau nyatakan sebab ilahnya, yang mana Imam Abu Daud ada meletakkan hadis dhaif di dalam kitabnya dan memberikan komentar ataupun akan menyatakan sebab kecacatan bagi hadis dhaif tersebut. Manakala hadis yang didiamkan daripada penjelasan status atau kecacatan dianggap hadis itu bertaraf soleh ataupun hadis yang boleh dipakai dan dibuat hujah oleh beliau, kerana sebahagian hadis soleh ini ada yang lebih soleh daripada yang lain, yang mana status hadis yang didiamkan ini ataupun hadis soleh ini di sisi Abu Daud tidaklah semua soleh, tetapi ia terbahagi kepada 4, iaitu yang pertama, ia soleh menurut syarat Imam Muslim dan Bukhari ataupun selain daripada mereka berdua. Yang kedua, ia adalah hasan li zatihi, iaitu hadis yang kurang sikit kekuatannya dari segi hafalan daripada sahih. Yang ketiga, ia hasan dengan sokongan sanad yang lain yang lebih ringan kedaifannya. Dan yang keempat adalah ia dhaif yang diperselisihkan sama ada dhaif ringan ataupun berat. Seterusnya, Imam Abu Daud tidak memasukkan hadis yang tidak diterima secara sepakat oleh majoriti ulama, yang mana Imam Abu Daud ni dia mengumpulkan segala hadis-hadis hukum dan letakkan dalam setiap bab hadis yang terbaik yang beliau tahu sama ada sahih ataupun dhaif. Kalau terlalu dhaif, beliau akan akan nyatakan sebab kecacatan ataupun memberikan komen tentang status hadis tersebut. Dan tak semua hadis di dalam kitab Sunan Abu Daud ini hadis sahih. Dan Imam Abu Daud tak akan masukkan hadis riwayat seseorang yang telah disepakat oleh ulama untuk meninggalkan hadisnya, yang mana perawi tersebut terlalu dhaif, dan Imam Abu Daud tak akan masukkan hadis tersebut. Sekiranya ada perawi yang mungkar, Imam Abu Daud akan menerangkan dan memberikan ulasan. Dan hadis yang perawinya mungkar, yang mana mungkar ini hadis yang dikenali pada yang tak dikenali dari mana asalnya, ataupun hadis ini yang berlaku kesilapan dalam periwayatan, maka hadis ini hanya sedikit sahaja terdapat dalam kitab Sunan Abu Daud. Seterusnya, Sunan Abu Daud ialah sebuah kitab hadis yang sangat penting kepada umat Islam, khususnya para mujtahidin, di mana menurut Muhammad bin Makhlad, selepas Abu Daud menulis kitab As-Sunan dan mengajarnya kepada masyarakat, ulama hadis merujuk kepada kitabnya seperti mana umat manusia merujuk mushaf Al-Quran. Mereka mengikut kefahaman ilmu di dalamnya tanpa menyanggahinya. Manakala menurut Abu Sulaiman Hamad Al-Khatabi pula, yang merupakan
pemilik kitab Ma'alim As-Sunan, iaitu Syarah Sunan Abu Daud, berkata, kitab Sunan Abi Daud ini merupakan kitab yang mulia dan menjadi hakim di antara para ulama dan ahli fiqh yang berlainan mazhab. Para ulama menyimpulkan kategori hadis yang terdapat di dalam Sunan Abu Daud, antaranya yang pertama, terdapat hadis sahih yang asalnya ada di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim di dalam kitab Sunan Abu Daud. Yang kedua, hadis sahih yang turut terdapat dalam salah satu daripada Sahih Bukhari, iaitu salah satu daripadanya, sama ada hadis sahih itu daripada Sahih Bukhari ataupun daripada Sahih Muslim. Yang ketiga, hadis sahih tetapi tiada dalam kedua kitab sahihain. Yang keempat, hadis soleh yang diterima ulama sebagai hujah kerana dikuatkan oleh sanad lain atau dikenali sebagai hadis hasan, iaitu hadis yang ringan dan lemah tetapi disokong oleh sanad-sanad yang sama ringan dan lemah lalu diangkat menjadi hasan. Dan yang kelima, hadis dhaif yang ringan dan tidak ada sandaran kerana ingatan perawinya yang sedikit lemah. Yang mana hadis yang dhaif ringan ini disebabkan oleh daripada ingatan perawi itu buruk ataupun perawi itu tidak dikenali ataupun hanya seorang sahaja perawi yang tidak dikenali dalam sanad tu. Dan yang keenam, hadis dhaif berat dan dijelaskan sebab kedhaifannya oleh Abu Daud, yang mana ia merupakan cara umum kerana ada juga hadis dhaif yang ringan yang diulas ataupun diberikan komen, dan ada juga hadis dhaif yang berat tetapi didiamkan. Oleh itu, kategori hadis kelima dan keenam ni Imam Abu Daud diamkan. Bagi dia hadis tersebut adalah sahih. Dan oleh sebab itulah berlaku perdebatan di kalangan ulama hadis selepas daripada zaman beliau sama ada hadis tersebut soleh, iaitu sahih dan boleh dijadikan hujah, ataupun soleh tersebut hanya boleh disebutkan sahaja semata-mata ataupun diambil sebagai iktibar dan tiada sandaran. Oleh yang demikian, hadis dhaif ringan yang boleh diangkat menjadi hasan jika ada sokongan sanad yang lebih kuat daripada dia ataupun yang sama-sama dhaif sepertinya. Diamnya Abu Daud pada hadis yang dhaif ini tanpa memberikan sebarang ulasan ataupun komentar menjadikan banyak kritikan kepada kitab sunan dia. Faktor diamnya Imam Abu Daud ini pada hadis dhaif yang ringan adalah sebab yang pertama, ulasan tersebut telah disebut pada bahagian sebelumnya dan tidak perlu diulang. Dan yang kedua, Imam Abu Daud terlupa ataupun terlepas pandang untuk memberikan ulasan pada hadis tersebut. Dan yang ketiga, kedhaifan perawi itu memang diketahui dan ditolak oleh ulama hadis, iaitu adanya menurut beliau tak perlu nak ulang semula apa yang ulasan yang perlu diletakkan. Dan faktor diamnya Abu Daud yang keempat adalah ramai perawi yang nama mereka sama hingga berlaku khilaf, dan ini juga faktor yang kerap berlaku dalam kitab Sunan Abu Daud. Yang mana banyak nama perawi yang sama, dan Imam Abu Daud ingat perawi itu telah disebut sebelumnya, rupanya bukan individu yang sama. Manakala kategori hadis yang pertama hingga keempat hadis tersebut ada juga yang didiamkan dan tiada sebarang penjelasan kerana menurut beliau ia adalah sahih dan boleh diterima sebagai hujah. Okey, selanjutnya kita masuk cara penulisan Sunan Tirmizi.
Okay, secara umumnya Sunan Tirmizi ini dia merupakan hadis-hadis hukum, tetapi tidak seperti Sunan Abu Daud yang mempunyai hukum secara khusus dalam bab hukum. Kerana dalam Sunan Tirmizi ini dia mempunyai hukum, tetapi ada juga yang hadis yang berkaitan dengan akidah dan juga akhlak. Sunan Tirmizi dia tidak kesemuanya sahih, malahan di dalam Sunan Tirmizi ini dia terdapat juga hadis hasan, hadis dhaif dan hadis gharib. Okey, dalam Sunan Tirmizi ini dia terdapat 3956 hadis yang terkumpul. Manakala sebahagian daripadanya berstatus hadis hasan dan hadis dhaif. Contoh hadis dalam Sunan Tirmizi ini ialah At-Taharah, Az-Zakat dan juga Al-Ahkam dan sebagainya. Okey, ketika beliau menulis kitab ini, terdapat juga beberapa peringkat dalam susunan seperti hadis sahih yang sangat tinggi kesahihannya, kemudian hadis yang kurang martabat kesahihannya, dan juga hadis yang diriwayatkan, kerana hadis itu menjadi dalil dalam masalah yang terdapat kekhilafan yang terakhir, hadis ini telah diamalkan oleh para fuqaha sama ada hadis tersebut adalah sahih ataupun dhaif. Okey. Dalam hadis ini juga terdapat beberapa isu yang timbul semasa penulisan dilakukan, di antaranya golongan zindik. Golongan zindik ni dia berpura-pura dengan Islam dan memberi pengajaran-pengajaran yang menyeleweng dari cara Islam yang sebenar, dan yang mana beliau bertujuan untuk menjauhkan manusia daripada Islam dengan memberikan pandangan yang sangat buruk tentang akidah, ibadah dan juga pemikiran manusia. Kerana mereka sangat membenci ajaran Islam, dalam penjajahan Islam yang tersebar secara luas ke luar negara, ke negara luar yang menerima Islam secara beramai-ramai. Okay, faktor yang wujudnya golongan zindik yang mencipta hadiah palsu ini dia berdasarkan kepada peristiwa Abdullah yang mencuba untuk memecah belahkan umat untuk mencintai kepada ahli bait. Okay, sejarah yang mencatat bahawa orang Yahudi ini dia berpura-pura memeluk agama Islam. Disebabkan itu, mereka berani memalsukan hadis kerana pada ketika itu masih ramai lagi sahabat-sahabat yang masih hidup. Okay, seterusnya, terdapat juga pandangan daripada ulama tentang Imam Al-Tirmizi seperti kecaman yang beliau hadapi daripada Ibnu Jauzi, Ibnu Taimiyah dan anak-anak muridnya, iaitu Dahab, yang mana mereka mengecam 30 buah hadis yang terdapat di Sunan Tirmizi ini adalah hadis maudhu', tetapi kecaman ini telah mendapat tentangan daripada Al-Hafiz Jalal bin Ad-Din Al-Sayuti. Okay. Manakala ramai juga yang menyatakan bahawa kekuatan dan kelebihan yang ada pada Imam Tirmizi ini menjadikan beliau sumber pengambilan hadis. Kerana beliau menjadikan sumber pengambilan hadis ini kerana beliau berkemampuan dalam menghafal, menghimpun, menyusun dan meneliti hadis, sehingga kan ulama Imam Bukhari juga mengambil daripadanya. Ada juga sebahagian ulama yang mengatakan bahawa susunan yang terkandung dalam Sunan Tirmizi ini dia kemas dan bermanfaat, serta hadis yang paling sedikit sekali pengulangan hadis. Okay, secara keseluruhan daripada cara penulisan Sunan Ibnu Tirmizi ini dapat dikenal pasti melalui pengumpulan hadis dalam kesahihan yang diriwayatkan. Mestilah hadis yang diamalkan, tidak kira sahih, hasan ataupun hadis dhaif. Seterusnya, bagi metodologi kedudukan hadis yang dinyatakan oleh Imam At-Tirmizi dalam kitabnya, mempunyai beberapa peringkat. Yang pertama, Imam At-Tirmizi akan meletakkan hadis yang sahih yang tinggi kesahihannya, iaitu hadis tersebut mencapai syarat hadis daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang mana kebanyakan hadis tersebut Imam Tirmizi anggap ia adalah sahih sebab ada digunakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Terdapat juga
bab-bab yang didahului dengan hadis dhaif, dan beliau berikan ulasan ataupun pendapat bahawa hadis ini tidak sahih dan yang sahih adalah hadis yang berikutnya. Kemudian diikuti dengan hadis yang tidak mencapai syarat Bukhari dan Muslim tetapi mencapai syarat sahih mengikut syarat muhadisin yang lain, yang mana hadis tersebut mengikut kepada syarat Imam Abu Daud dan Imam An-Nasai. Pada peringkat yang ketiga, Imam At-Tirmizi meletakkan hadis dhaif dan beliau nyatakan sebab ilahnya ataupun beliau nyatakan kecacatannya, yang mana hadis tersebut dinyatakan martabat hadis, dijelaskan sebab, dan Imam At-Tirmizi memberikan pendapat ataupun kritikan seperti hazal hadis laisa sahih ataupun hazal hadis hasan. Dan pada peringkat yang keempat, hadis tersebut menjadi sandaran bagi para fuqaha berkaitan dalil dalam hukum fiqh sama ada sahih atau tidak, yang mana tujuan ataupun syarat utama Imam At-Tirmizi menulis kitab sunannya, Sunan At-Tirmizi, adalah beliau ingin mengumpulkan mana-mana hadis yang diriwayatkan dan diamalkan oleh para fuqaha dalam memberikan hukum, dan beliau menyatakan siapa yang meriwayatkan hadis tersebut. Dan keistimewaan bagi Sunan At-Tirmizi ini ialah dalam kitab ini mengandungi hadis sahih, menyatakan ilah dan mengandungi pandangan-pandangan fiqh daripada ulama salaf yang faqih, dan memberikan pendapat ataupun kritikan tentang perawi seperti Imam Tirmizi mengatakan Hafs bin Sulaiman perawi yang dhaif dalam hadis. Dan akhir sekali, Imam At-Tirmizi mengumpulkan ilmu hadis, fiqh, ilal dan ilmu kritikan kepada perawi dalam satu kitab. Seterusnya, bagi syarat sahih di dalam Sunan Abu Daud dan Sunan At-Tirmizi, kedua-dua imam ini mengakui bahawa setiap hadis tidak terlepas daripada syarat kesahihan hadis, sama ada seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim, iaitu sanad yang bersambung, perawi yang adil, perawi yang dhabit, selamat daripada syaz dan tidak ada illah. Tetapi syarat sahih tersebut tidak ditetapkan sebagai panduan untuk menghimpunkan hadis-hadis di dalam kitab mereka kecuali Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang mana kita tahu pada sebelum ini saya telah menyatakan bahawa tujuan Imam Abu Daud mengumpulkan hadis-hadis di dalam sunannya adalah beliau nak kumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum dan letakkan pada setiap bab hadis yang beliau tahu tentang hukum tersebut, sama ada sahih ataupun dhaif. Dan kalau ada hadis yang dhaif, beliau akan memberikan ulasan ataupun komentar. Manakala bagi Imam Tirmizi pula, tujuan dia menghimpunkan hadis di dalam sunannya adalah beliau nak menghimpunkan hadis yang mana-mana hadis yang pernah digunakan oleh para fuqaha, sama ada sebelum ataupun selepas, dalam memberikan hukum atau alasan kepada hukum tersebut, yang mana setiap imam mempunyai tujuannya masing-masing. Syarat di dalam Sunan Abu Daud, beliau tidak meletakkan syarat yang ketat seperti syarat Bukhari dan Al-Muslim. Kemudian tidak semua hadis di dalam kitab ini bersambung sanadnya. Dan seterusnya, di dalam kitab Sunan Abu Daud sendiri tidak memasukkan hadis yang perawinya bersifat matruk ataupun perawi yang bersifat dusta, dan terdapat hadis yang perawinya bersifat mungkar, iaitu hadis itu tak dikenali dari mana asalnya dan berlaku kesilapan di dalam periwayatan dengan menjelaskan sebab kemungkarannya.
Kemudian yang terakhir, Imam Abu Daud menolak hadis-hadis yang disepakati oleh para ulama ataupun para ahli hadis tentang nilai yang matruk, yakni hadis dhaif kerana perawinya tertuduh berdusta. Dan bagi syarat bagi Sunan At-Tirmizi pula, Imam Tirmizi tidak meletakkan syarat yang ketat seperti syarat Al-Bukhari dan Al-Muslim, tetapi beliau menjelaskan kualiti hadis dan nama-nama periwayat. Seterusnya, Sunan Imam Tirmizi juga tidak menyaring atau tidak menapis hadis dari segi sahih ataupun dhaif. Dan yang akhir sekali, Imam Tirmizi hadis di dalam kitabnya kebanyakannya adalah hadis yang hasan, yang mana hadis tersebut dikenal dengan oleh kerana tersebut kitabnya dikenali dengan nama Jami' At-Tirmizi kerana ia merupakan sebuah sumber hadis hasan sehingga menjadikan hadis hasan itu menjadi popular sehingga ke hari ini. Seterusnya, saya Nina Wadira binti Usin, nombor metrik I193041105 akan menyambung pembentangan dengan menyentuh bahagian perbezaan kitab Sunan Abu Daud dan Sunan Al-Tirmizi. Terutama sekali dalam kitab Sunan Abu Daud, yang mana beliau meletakkan syarat bahawa beliau ni diterangkan hadis daif ataupun terlalu daif. Manakala hadis yang dia tak terangkan tu adalah hadis sahih dan hadis yang boleh dibuat hujah. Manakala dalam kitab Sunan Al-Tirmizi ni beliau meletakkan syarat bahawa dia hanya memilih hadis yang boleh diamalkan ataupun yang dijadikan hujah sahaja. Berbeza dengan kitab Sunan Abu Dawud tadi, yang mana beliau menerangkan hadis daif ataupun terlalu daif, dan hadis yang dia tak terangkan tu adalah hadis yang boleh dibuat hujah. Seterusnya, perbezaan yang kedua tentang kedudukan. Dalam kitab Sunan Abu Daud ni sangat penting kerana dia menumpukan kepada persoalan-persoalan hukum fiqh, manakala dalam kitab Sunan Al-Tirmizi dia lebih spesifikkan mengenai dia bincang tentang taraf-taraf seperti sahih, hasan, dhaif, gharib, mursal dan yang pernah diamalkan ulama terdahululah. Maksudnya ini dia lebih kepada membincangkan kedudukan hadis tersebut, seperti jenis hadis tu, macam itulah. Manakala dalam kitab Sunan Abu Daud ni dia lebih kepada persoalan membincangkan kepada persoalan-persoalan hukum fiqh. Seterusnya, perbezaan yang terakhir yang boleh kita lihat ialah dalam kitab Sunan Abu Daud ia menyebut dalil masing-masing ulama. Maksudnya dekat sini dia melihat kepada ikhtilaf ulama yang kita perlu tahulah. Maksudnya sama ada dalil tu dia boleh dijadikan dalil tu yang boleh dijadikan sandaran oleh mereka. Okey, seterusnya dalam kitab Sunan Al-Tirmizi adalah menyebut ikhtilaf ulama, yang mana kitab yang perlu diketahui, kitab hadis yang pertama sekali yang perlu dipelajari adalah Sunan Al-Tirmizi, kerana melaluinya dapat dilihat sejauh manakah ikhtilaf yang berlaku di kalangan ulama dalam sesuatu perkara. Bahagian yang kedua tentang persamaan kitab Sunan Abu Daud dan Al-Tirmizi. Dalam kitab Sunan Abu Daud dan Al-Tirmizi ini, kedua-duanya membincangkan tentang hadis-hadis sahih dan hadis-hadis hasan ataupun daif, dan kedua-duanya menerangkan darjat-darjat hadis tersebut dan sebab kedaifannya. Seterusnya, sifat ataupun objektif kedua-duanya masing-masing membincangkan tentang dia tak lari, iaitu kedua-duanya membincangkan tentang persoalan-persoalan hukum fiqh. Walaupun macam Imam dalam Sunan kitab Al-Tirmizi, kedudukan dia tu mencatatkan hadis yang berbagai taraf seperti sahih, tapi dia tak lari juga membincangkan tentang persoalan mengenai dalil dalam hukum fiqh sama ada sahih ataupun daif, yang mana tak dapat dikumpulkan oleh orang lain.
Kesimpulannya, berkaitan kedudukan kitab sunan yang berada di peringkat ketiga dan keempat di dalam hierarki kutubus sittah, Abu Ismail Al-Ansari memandang bahawa kitab Sunan At-Tirmizi lebih bermanfaat dan tinggi nilainya kerana isi di dalamnya yang jarang berulang-ulang daripada kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari segi penggunaan dan penyusunannya, dan diakui oleh jumhur ulama. Namun, para ulama hadis juga mengakui bahawa jumlah hadis yang lemah sangat sedikit juga di dalam kitab Sunan Abu Dawud. Maka jumhur ulama meletakkan Sunan Abu Dawud di peringkat yang ketiga dalam kutubus sittah. Dari segi kualiti kesahihan hadis, majoriti ulama menempatkan Imam Tirmizi dan Imam Abu Dawud di bawah kitab Sahihain, yang mana kitab Sahih Sunan At-Tirmizi dan Sunan Abu Dawud ini lebih tersusun. Dari segi susunan di dalam Sunan At-Tirmizi, Imam At-Tirmizi mengungkapkan mazhab fiqh dan disertai dengan dalil-dalil penjelasan tentang kualiti hadis dan menjelaskan tentang nama-nama periwayat, serta Sunan At-Tirmizi ini di dalam kitabnya mudah difahami oleh sesiapa pun. Manakala menurut Sunan Abu Dawud pula, Imam Abu Dawud mengumpulkan dan menapis hadis-hadis berkaitan permasalahan hukum fiqh dan sunnah berkaitan dengan hukum yang telah dijadikan hujah, serta dijelaskan status bagi setiap hadis tersebut. Sekian sahaja perbentangan daripada kumpulan kami. Segala yang baik datang daripada Allah, yang kurangnya datang daripada diri kami sendiri. Hakikatnya semua perkara tersebut datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.